Okay, hari ni kita nak sambung hari tu punya. Okay. Hari tu dah belajar sampai peruntukan hutang ragu. So, kamu ni orang sedia ada dalam kelas cikgu lah. Cikgu sambung apa? So, hari ni pelarasan juga. Okay, cikgu sekarang ni fokus pelarasan. Hari tu mereka dah sampai peruntukan hutang ragu. So, kita sambung sedikit lagi untuk pelarasan. So, andai kata rasa mengantuk, boleh ke mana-mana. Si pelarasan lagi. Okey, si pelarasan lagi. Walaupun kategori tu penting, lagi-lagi kita dah masuk penyata kewangan. Okey. So, yang ini sebagai recap. Okey, sebelum masuk kelas cikgu hari Sabtu nanti. Sesiapa yang masuk kelas hari Sabtu. So, pelarasan yang seterusnya tentang hutang lapuk. Okey. Hutang lapuk dengan geng-geng dia sekali. Okey. Kita ada pulangan jualan. Okey, hutang lapuk dan pulangan jualan. So, benda ni berkait rapat dengan peruntukan ragu hari itulah. So, kita ada beberapa situasi. Situasi yang pertama, bila ada hutang lapuk, diimbangan juga. Okey. Imbangan juga plus ada hutang lapuk di maklumat tambahan ataupun kita panggil maktab lah. Maktab. Okey, ni situasi yang pertama dan kamu dah jumpa hari tu. Kamu belum jumpa lagi. Okey, ni situasi pertama. Situasi yang kedua, kita hanya ada hutang lapuk. Hutang lapuk di maklumat tambahan sahaja. Situasi ketiga, kita ada nota kredit. Nota kredit, lepas tu dia plus ada ayat pelanggan. Plus terlupa rekod. Okey, ni pelarasan tentang hutang lapuk dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk ataupun apa lagi kita ada nama? Pulangan, dua tu je lah. Okey, perolehan nama lain. Ini kamu akan jumpa. 3 jenis ni saja. Okey. Andai kata ada yang lain, dia just tukar-tukar je lah. Okay, kita tengok situasi yang pertama. Okay. Situasi yang pertama. So, andai kata cikgu ada imbangan juga di sini. Imbangan juga. Cikgu ada hutang lapuk. Ni situasi pertama. Hutang lapuk. Maybe 130. Lepas tu cikgu ada ABT. 18,000 contoh. Okay. Cikgu dah ada satu hutang lapuk dengan ABT dalam imbangan juga. Dia memang sekali lah. Okay. Dia memang sekali. Dan dia ada maklumat tambahan juga. Ini situasi pertama maklumat tambahan. Cikgu tak ada. Maklumat tambah. Ini situasi pertama. So, tadi ada orang masuk. Saya tak jadi. So, maklumat tambahan ni mesti di akhir. Okey. Akhir tempoh perakaunan. So, anda kata cikgu ulang lagi sekali dalam kelas. Okey, cikgu ulang lagi dalam kelas. So, dia adalah akhir tempoh perakaunan. Okey. Selalunya. Dia mesti maklumat tambahan ni tentang akhir. So, kalau tiba-tiba dekat dalam ni ada situasi yang pertama ni.
Okay. Tiba-tiba nama dia hutang lapuk dihapuskan. Okay. Ni ayat yang famous lah. RM100. Contoh. Okay. Hutang lapuk dihapuskan. Ini ayat dia yang paling famous. Nampak macam melawan ayat bahasa Melayu. Okay. Tapi ini style kita account. Bila disebut dia hutang lapuk dihapuskan, bukan maksudnya kamu kena tolak. Okay. Bukan maksudnya kamu kena tolak. Tapi kamu kena tambah. So kesan. Kan? Dalam kelas juga cikgu akan biasakan. Cikgu bagi ruang kat bawah ni. Kesan dia. Mesti ada 2. Hutang lapuk ni bergabung dengan ABT. Okay. ABT. Mana ABT? ABT. Okay. Dia bersangkut paut. So kesan dia pun mestilah dekat hutang lapuk 1. Dan satu lagi dekat ABT. Memang akan macam ni. Tak kira lah dia kata hutang lapuk dihapuskan. Ataupun dia kata ada pelanggan yang muflis. Okay. Ayat lain dia pelanggan muflis. Pelanggan melarikan diri. Pelanggan mati. Pelanggan meninggal dunia. Okay. 3M tu. Mati, melarikan diri, muflis. 3M tu tak kisahlah dia cakap macam mana pun dihapuskan ke, terlupa rekod ke. Itu semua merujuk kepada dia baru jumpa. Baru jumpa hutang lapuk. So kalau tengok kat sini, dihapuskan ni kalau ayat BM yang betul, kamu kena tolak kan? Okay. So yang kena tolak tu dekat ABT. So ni 18,000 kan? So dia akan jadi 18,000 tolak 100. Kat sini, hutang lapuk yang asal 130 akan tambah 100. Merahkan sikit lah. Kedek-kedek. Okay, dia akan jadi macam tu. Bukan ABT tu yang akan kena tolak. Bukan ABT lah. Bukan hutang lapuk yang kena tolak. Hutang lapuk tu baru wujud. Okay, baru wujud. Bukan maksudnya dihapuskan tu hutang lapuk tu berkurang. Tak. Kita nak wujudkan. Okay. Kita nak wujudkan. Walaupun disebut macam ni je. Dia tak sebut pun belum direkodkan ke apa ke tak. Itu memang ayat account. Kalau nampak pelik, itulah ayat account kita. Nampak macam pelik. Tapi tak. So kesan dia mesti ada 2 ni sahaja. Walaupun ayat dia berbeza. Hutang lapuk dihapuskan. Muflis. Pelanggan muflis. Tapi hati-hati dengan ayat bila dia kata ada seseorang datang bayar, kita panggil bayarkan hutang. Itu bukan hutang lapuk. Kalau tiba-tiba dia kata ada seseorang datang menjelaskan hutang. Itu bukan hutang lapuk. Itu hutang lapuk terpulih. Tak ingat cikgu dah mention dalam kelas ke tak? Tu kelas form 5 cikgu mention. Tapi bukan berkaitan. Ini memang confirm hutang lapuk. Kalau dah direct dia cakap hutang lapuk, hutang lapuk. Tapi selalu soalan cikgu dapat, kenapa tak tolak hutang lapuk atas ni sekali? Yang atas ni dia dah rekod. Maksudnya dah tolak dah pun. Okey? Dia dah tolakkan pun. Tak perlu pun tolakkan lagi. Tapi selalunya mesti ada orang yang akan tolakkan atas ni sekali. Kita tahulah, first time nampak ayat hutang lapuk, mesti dia akan tolakkan atas ni sekali. Jangan sesekali. Kalau wujud je, okay, wujud je hutang lapuk maklumat tambahan, baru tolak. Okay, ni situasi yang pertama. Selalu keluar. Okay, tak kisahlah kamu form 4 ataupun form 5, dia akan keluar. Antara dekat kertas 1, struktur, ataupun soalan wajib, soalan pilihan. Okay. Silakan pentingkan maklumat tambahan. Sebab apa? Ini markah solid. Tak kacau. Andai kata kamu tak ada tim ke Apur, PKK. Tapi dapat berjaya pindahkan nilai-nilai yang baru ni dekat maklumat tambahan. Markah tu solid ada. 1.
Kita nak kejar markah, betul tak? Kamu nak dapat A+ kan? Ataupun A lah. Okay. Tapi kita aim tinggi sikit lah. A+. So tak mustahil lah. Kalau berjaya kamu selesaikan ni, nampak ayat ni, selesaikan ni. Itu je. Letak nilai yang baru. Jangan tiba-tiba pergi dekat imbangan duga, letak nilai imbangan duga. Tak nak. Tapi nanti bila kamu masuk form 5, cikgu akan kata, conteng kat atas ni je. Okay, tambah 100. Conteng kat imbangan duga sahaja. Kita nak jimatkan masa. Kamu tak banyak masa, 2 jam lebih je. Nak jawab soalan wajib dengan soalan-soalan pilihan. Soalan wajib kan ada 2. Cikgu terus fokus ke percubaan terus. Yang form 4 pun boleh berlatih. Walaupun kita tahu form 4 kadang-kadang akhir tahun nanti, dia bukan bagi soalan semua tau. Dia akan bagi separuh macam style macam ni. Sikit je. Ataupun buka penyata kewangan biasa je. Berdasarkan yang cikgu tengok lah. Paper-paper form 4 yang dulu. Yang share. So kalau ABT ni terus tolak kat sini. Okay. Boleh praktis daripada sekarang. Siapa yang form 4. Siapa yang form 5 pun kalau terlupa, tengok video ni. Nampak je ayat ni. Ini kesan dia. Tak ada kesan yang lain. Okay. Tak ada kesan yang lain. Dia printed kat dalam minda. Sebab kelas cuma cikgu ni, cikgu nak dapatkan kamu kesan tu ada. Maksudnya kalau nampak ayat ni dah tahu dah jawab macam ni. Jangan tiba-tiba terlupa. Tidak. Jangan. Okey, Zaidan? Ke dah tertidur dah? Allah, tidur tak apalah. Jangan tertidur kelas malam cikgu juga. Okey. Tapi kalau nanti tidur nak buat macam mana? Malam kan? Hampir. Hari ni kamu berteman dengan senior lah. Maktab tu maklumat tambahan. Selalu kat sekolah panggil macam tu. Tu cikgu guna tu. Maktab. Maklumat tambahan. Macam sepatutnya K kan? Tapi dia tak T. Tu maklumat tambahan lah. Ejaan dia selalu buat short form macam tu. So cikgu praktiskan. Sama je kamu. Okay. Cikgu nak padam ni. Cikgu nak buat situasi yang kedua. Bentar ya. Sebelum cikgu padam. Manalah tahu ada kawan-kawan kamu nak melihat. Okay. Bila bagi mereka melihat. Okay, ni situasi yang pertama. Terlebih. Itu terlebih ni. Okay, ni situasi pertama. Cikgu pergi ke situasi yang kedua pula. Okay. Nanti cikgu post lah yang gambar tu. Kat dalam folder yang SOP prinsip. Kenapa tu? Mengapa Zairul? Kamu ni. Dia bagi. Okey, situasi yang kedua. Cikgu just padam kat sini. Dan sini pun tak ada. Ni situasi kedua. Cikgu mana nak padam. Guna maklumat yang sama je. Okey. ABT. Sekarang ada dihapuskan. Dan cikgu tak ada yang lama dari imbangan duga. Gede. Okay, cikgu tak ada item yang lama. Kenapa Zairul? Kali bukan orang Zairul. Okay, kali ni hutang lapuk hanya wujud di maklumat tambahan. Imbangan duga tak ada. Cikgu tak wujudkan. Ni situasi yang kedua. Okay, yang cikgu pernah nampak tiga-tiga situasi ni antara tiga ni. Ataupun dia keluar tiga-tiga. Keluar tiga-tiga tu maksudnya soalan berlainan lah. Okay, kat imbangan duga tak ada hutang lapuk. Maklumat tambahan baru ada. So, kena baru wujudkan hutang lapuk ni punya account. So, nilai dia terus 100. Okay. Ni situasi yang kedua. Situasi kedua selalu senang lah. Sebab orang tak confuse. Okay. Situasi kedua, dia dah tak ada hutang lapuk kat dalam ni. Jadi orang kurang buat kesalahan kat situ. Sebab dia tak tertolak lagi 2 kali. Okay, dia tolak yang kat maklumat tambahan je. Dekat ABT. Ini sahaja kesan dia. Tak ada kesan yang lain pun. Tapi tak tahulah tiba-tiba cikgu kamu nak buat style upgrade version. Yang lain daripada lain.
Okey, orang tolong bayarkan ke apa ke, jadi hutang lapuk ke, tak pernah lagi cikgu jumpa. Kalau terkeluar, husnuzan je lah. Soalan tu senang kamu jawab. Okey. Ini situasi kedua yang selalu juga. Okey. Siapa yang form 4, form 5 yang pernah dapat soalan cikgu, ada sekali tu kita jumpa soalan macam ni. Okey. Yang baru wujud. Situasi kedua tak banyak sangat lah. Biasa aku tunjuk kesan je. Okey. Situasi ketiga. Okey, yang ni form 5 dah pernah jumpa. Gerik. Nombor 3. Cikgu tak ada hutang lapuk. Sebelum padam. Sebabkan malam ni. Situasi kedua. Situasi ketiga. Oh, hati korang. Rasanya klasik soal ketiga orang. Situasi yang ketiga. Padam yang ni. Hutang lapuk pun tak ada. Situasi ketiga. Tentang nota kredit. Okey, maklumat tambahan dia tentang nota kredit. Nota kredit kepada kelas dia cakap ada ayat pelanggan. Okey, lepas tu kat sini ada pulangan. Pulangan kat sini maybe 315. Nota kredit pelanggan dan dia bagi nilai RM 400. Contoh. Okey. Laki lebih dari perempuan. Ni semua lelaki. Sekarang semuanya lelaki. Dia biasalah tu. Kelas ni 3 je. Asfar tu lelaki Mesti Ilyas ingat ni Asfar yang perempuan tu. Kelas kamu tu kakak dia. Yang ni adik dia. Ilyas jangan tertukar Ilyas satu kelas dengan kakak kamu. So macam mesti dia tertukar tu. Okey, nota kredit adalah pulangan. Kat form 5 cikgu dah cakap dah hari tu. Pulangan. Okey, benda ni pun ada orang yang rasa tak ingat sebab dia dokumen kan. Okey. Ingat je nota kredit itu pulangan. Tapi semua depend ataupun bergantung dia sebut pelanggan ataupun pembekal. Okey. So ini adalah pelanggan. Okay, situasi kita sekarang pelanggan lah sebab cikgu nak tunjukkan ABT saja. Kalau lah tiba-tiba situasi dia nota kredit, lepas tu pembekal. Maksudnya ABB. Ni membantulah sikit. Nak keyword je sebab kadang-kadang bila dah periksa, kita macam mata dah berkeliaran lain. Macam susah je nampak soalan kan. Tengok nota kredit pelanggan, ada pelanggan maksudnya dia adalah pulangan jual. Okey, pelanggan maksudnya pelanggan jual. Kesan dia. Okey. Kesan dia pun sama juga. Okey, tapi kali ni ABT dan pulangan saja. Okey, pulangan. Oh, tiba-tiba pulangan kat sini. So, kamu rasa kat mana nilai? ABT berapa nilai? ABT akan jadi berapa? ABT akan jadi 18,000 ni. Kalau dia terlupa, okey, ada nota kredit 18,000 kena tolak 400. Okey, 18,000 kena tolak 400. Untuk pulangan, kamu rasa berapa nilai pulangan? 400 saja ke? Cikgu perlu tambah ke? Cikgu kena tolak kan? Mana satu? 3 orang yang ada dalam ni. 3-3 lelaki. Berapa? Tu Zahira tadi.
Oh, dandan nak pergi tandas. Sama orang tanya. Seorang ni suka sangat masuk gua. Berapa pulangan? Cikgu perlu tambahkan ke? Cikgu perlu tolakkan ke? Cikgu ambil 400 sahaja. Zahirul dah lari dah. Berapa? Kita tak terfikir. Okay. So kalau perasan, pulangan kat sini kat bahagian kredit. Okay, pulangan kat sini kat bahagian kredit. Maksudnya pulangan ni adalah pulangan belian. Okay. Sekarang ni pulangan jualan. Maksudnya dia baru wujud. Okay, 400 saja. Okay. Bila dalam imbangan juga, ada yang bahagian kredit. Ini adalah pulangan belian. Okay, ni pulangan belian. Bukan pulangan jualan. Jangan tertipu. Okay. So pulangan kat sini baru wujudlah pulangan jualan 400. Tetapi lagi sekali saya ulang. Walaupun pulangan ni wujud kat sini. Okay. ABT pun sudah tolak nilai dia. Dekat ada. Ini belum direkodkan lah pulangan 400. So wujudkan juga dia dekat dalam jualan. Di sini je lah 2 kesan dia selalunya. Selalu tertinggal tapi jangan lupa nak tolakkan dia dekat bawah jualan. Okay. Jualan bers. Tak kredit. Jualan. ABT salah. Pulangan tu salah jugalah. ABT dah. 2 kesan je. Nanti kamu akan jumpa dekat soalan cikgu yang pertama, kedua. Sama. Okay, tu situasi yang ketiga. Zahirul dah lari ke tandas. Ni situasi yang ketiga. Ni cik tak gambar. Orang yang hilang di tandas tu. So ini semua dalam andaian kita. Semua benda ni lupa direkodkan lah ya. Okay. Ni andaian kita semua ni belum direkodkan. So kalau belum rekod tu kena betulkan balik. So next. So yang ini adalah benda yang paling okay lah untuk pelarasan. Okay. Untuk pelarasan. So kita padam yang ni. Pelarasan ni rasanya okey untuk kamu jawab. Kalau jumpa 3 situasi tu je yang kamu kena penting. Sekarang situasi kalau waktu form 4 kamu akan buka leja. Kalau untuk form 5 dia dah ada dalam bab rekod tak lengkap. Okey. Antara dua. So kita bagi yang awal dulu. Kita panggil ni pelarasan akaun kecil. Okey. Maksud pelarasan akaun kecil iaitu hasil dan belanja. Hasil dan belanja. Kalau untuk form 5, dia belajar awal dan akhir. Okey. Ini untuk form 5 tapi boleh diguna pakai untuk form 4 juga. Sebab asalnya belajar waktu form 4. Okey, bila nak menggunakan formula, kita akan try guna yang style form 5 punya. Supaya cepat sikit nak kira. Kamu akan jumpa benda ni waktu objektif lah. Dengan subjektif bila selesaikan pelarasan. So bawah hasil kita ada belum terima. Okey, belum terima. Dengan belum terperoleh. Sini
prabayar dan belum bayar. So kalau ni adalah aset semasa ni liability, ni aset semasa, ni liability semasa. Okay, benda ni memang selalu cikgu tekankan lah. Dia sebab nak menyenangkan kamu. Okay. Kalau bila form 5, mereka ada awal dengan akhir. Okay. Kalau waktu form 4, kamu akan buka leja. Kalau untuk form 4 lah, akan buka leja. Kalau untuk form 5, banyak sangat dia orang akan jumpa benda ni. Bila dekat kelab persatuan, okay? Dekat syarikat. Syarikat tak. Kelab persatuan lah selalu. Kelab persatuan dengan pengeluaran mereka. Kalau untuk form 4, kamu boleh gunakan waktu. Okay? Waktu kamu nak buka leja. Kita tengok akhir maksudnya tarikh. Ni dua-dua ni tarikh. So kalau akhir belum terima kena tambah, belum terpoleh kena tolak. Sini jadi tolak, sini jadi tambah. Prabayar tolak, sini tambah, sini tolak, sini tambah. Ini formula yang akan digunakan sampai bila-bila. Okay, kita try bila kita buka leja dahulu. Ni yang form 4 punya style. Okay, mereka akan buka leja. Leja ataupun leja tu adalah akaun lah. Okay, memang cikgu nak recall balik. Leja tu adalah akaun. Form 4 baru habis belajar leja. Walaupun terbalik sikit. Tapi boleh lah. Okay. So leja untuk form 4 dan form 5 juga menjadi soalan pilihan. Okay. Dia akan buka macam ni. Okay. Contoh. Okay. Satu untuk hasil, satu untuk belanja. Okay. Andai kata kamu ada leja yang berbentuk hasil. Akaun hasil. Apa-apa hasil lah. Komisen ke, dividen ke. Okay. Kalau kat sini belanja. So yang ni cikgu guna secara am. Maksudnya hasil ni boleh ubah. Kita ada beberapa hasil. Apa hasil yang kamu boleh fikirkan? Apa? Supaya nanti kamu tak pelik bila kamu nak buka. Ini soalan pilihan untuk form 5 lah. Dan soalan, mungkin jadi soalan kamu untuk form 4 akhir tahun ke. Oh, Zahira dah hilang dari radar lah. Tidur tu. Hasil yang kita ada yang selalu kamu akan jumpa, komisen. Okay, komisen diterimalah. Lepas tu kita ada sewa. Sewa boleh hasil, boleh belanja. Second one kita boleh ada apa lagi? Diskaun tak sesuai. Sewa lah, komisen dengan sewa. Yang selalu akan jadi kamu punya soalan. Tak akaun komisen sewa ataupun akaun yang sementara macam susut nilai terkumpul. Okay. Macam susut nilai terkumpul pun baki dia kat sebelah kredit. So kalau akaun belanja sama juga. Kamu boleh disoal dengan soalan insurance. Ataupun soalan sewa lagi sekali. Tapi ni sewa dibayar. Okay, ni dibayar. Ni diterima. Kadar bayaran. Kadar bayaran. Okay, kamu boleh jumpa yang style macam ni. Oh, tak nampak sebenarnya. Okay. So hasil dengan belanja boleh disoal macam ni. Form 4 dengan form 5 sama je. Nah, bila dalam soalan objektif, lebih senang kalau buka leja. Tapi bila kamu boleh dah hafal yang benda ni. Okay. Yang cikgu beri ni. Kalau boleh hafal, memang tahniahlah cikgu katakan. Nah, kamu dah terbiasa. Okay. Senang dan memendekkan waktu kamu menjawab. Okay, kalau untuk leja, hasil baki ataupun bank dia. Okay, kita akan ada bank dekat bahagian kredit. Dan kat sini ada akaun untung rugi.
Itu yang asas dia. Belanja, kamu keluarkan duit dekat buku tunai, bayar kan? Bank dia akan jadi kat sini dan AUR dia akan jadi kat sini. AUR kat sini akaun untung rugi. Okey. Sebab bila kamu pindah ke ledger, dari buku tunai, pergi ledger, pergi keimbangan duga, dia semua akan bersilang. Dia tak akan stay statik je, tak. Kalau debit je tak. Kecuali yang makhluk-makhluk asing tu lah. Macam diskaun diterima, diskaun diberi. Kecuali dua benda tu. Yang lain semua kita akan silangkan bila datang daripada buku tunai. Buku tunai jangan pelik pula. Kadang-kadang boleh bank. Kadang-kadang boleh tunai. Sebab dia bergabung. Okay, either one lah. Bank ataupun tunai. Bank ataupun tunai. Takut nanti terpelik. Cikgu keluar tunai. Nak tak mana? Jangan. Cek tu adalah bank. So macam mana item kat sini boleh selit dalam? Okay, macam mana? Nanti dah hidup hilang dia dah. Okay, daripada item sini boleh selit kat sini. So cikgu akan letak dia jadi biru lah. Okay, contoh akaun hasil. Yang ni aset semasa. Sini yang tambah ataupun aset semasa. Sini akan jadi liability semasa. So andai kata kamu dapat, kita ambil contoh commission dulu Commission yang bahagian debit adalah commission awal. Okay, commission kita panggil commission belum terima. Automatic commission belum terima akhir kat sini. Untuk form 5, selalunya dia bagi yang akhir ni awal. Okay, kalau dia dah beri. Dia akan beri ni awal. Pastikan pindahkan dia menjadi kat sini. Commission belum terima. Dia bersangkut paut. Benda ni sama. Semua ni commission belum terima, tapi yang ni yang awal, yang ni yang akhir. Akhir bawa kat sini. Kalau dulu kita guna baki HB, baki BB yang kamu pindahkan sekarang kan. Tapi kali ni kalau soalan akaun kecil macam ni, soalan yang selalunya 20 markah. Okey, 20 markah. Yang commission ni yang tarikh awal. Kalau untuk form 4 dia akan close time macam ni lah. Dia bagi tarikh. Yang form 4 penting tarikh lah bila nak hantar kerja. So ni awal, ni akhir mesti bersangkut paut. Sama juga kalau cikgu buat belanja. Kalau belanja cikgu bagi contoh yang sebelah sini. Kredit. Maksudnya yang belum bayar. Cikgu ambil insurans tak salah. Sewa lah. Sewa belum bayar. So, kita ada garis double line. Garis double line. Sewa belum bayar pun ada di bawah. So nilai kat sini masih sama nilai kat sini. Siapa yang dah terbiasa, okey. Siapa yang dah terbiasa, dia senang nak kira. Tapi yang masih confused, nilai sewa belum bayar ni dengan ini adalah sama. Dia sama je macam kamu buka akaun kawalan sebenarnya. Kalau dalam akaun kawalan kamu ada baki BB, baki HP kan. Tapi kalau kat sini berdasarkan ayat. Kamu kena tengok tarikh dia. Sama je. Form 4 ataupun form 5. Dua-dua sama. Bezakan bila dia bagi tarikh ni. Awal, akhir. Ni pun sama. Awal, akhir. Tapi bila kamu tak berjaya bezakan, kena baca tarikh lah. Memang cikgu kata tarikh tu penting. Lagi-lagi form 4. Form 4 memang penting lah. Sebab kita nak tengok nanti waktu form 5, kamu berjaya bezakan benda ni. Bila form 5, soalan tu akan masuk dalam pelarasan. Pelarasan penyata kewangan lah yang susah sikit. Dalam kelab dengan persatuan untuk form 5. Dia tak cakap pun. Dia bagi je baki awal.
Ataupun dia bagi je baki akhir dan kamu kena kira. Tiba kat bawah macam tak nampak. Okay. Kalau kamu boleh praktiskan benda ni. Okay. Cikgu bagi contoh lepas ni. Kita cuba dua-dua contoh. Soalan ni kalau Form 5 nak jawab sebagai soalan pilihan bahagian B. Boleh kamu boleh dapat 20 per 20. Confirm. Tapi kena praktis lah. Sama kamu hafal yang benda ini ataupun kamu hafal ini. So Form 4 start dengan ni dulu. Nak semak, kita guna ini. Okay, kita bagi soalannya. Bagi cikgu. Snap. So, contoh soalan dia. Yang ni cikgu biarkan. Sebelah kiri ni biar formula dia. Kita bagi contoh soalan. Ni soalannya style Form 4 dia. Dia akan bagi imbangan juga. Macam ni. Contoh nak. Bagi imbangan juga. Form 4 pun kadang-kadang boleh je soalan bagi betulkan kedudukan imbangan juga pun boleh untuk Form 4. So bila Form 4 cikgu sangat pentingkan kategori tu. Kategori tu yang kelas first cikgu hari tu lah. Okay. So bila kelas first hari tu, kalau siapa nak recall balik boleh tengok. So maybe kat sini kita bagi insurance. Insurance 300. Ni main juga pada akhir lah. Pada 3 nampak sama. Lihat tu, nampak tu. Lepas tu kita ada commission. Okay, kita bagi style Form 4 ataupun style untuk Form 5 bila soalan pilihan. Ni soalan style dia. Dan dia akan bagi maklumat tambahan macam mana? Maklumat tambahan. So maklumat tambahan dia maybe untuk insurance. Insurance dibayar RM 1,800. Pension prabayar lah. Insurans prabayar. 2. Commission belum terperoleh. Okay. $120. So soalan macam ni soalan direct. Okay. Soalan terus. Oh nampak ni tengok sini pun dah tahu dah. Kalau untuk Form 5. Untuk Form 4 maybe dia suruh buka leja. Okay, sekarang kita try buka leja lah. Okay, kenapa? Bila soalan bentuk macam ni, dia suruh cari nilai yang paling sebenar. Yang boleh kita rekod pada tempoh perakaunan. Imbangan juga dah bagi. Tapi yang ini, dia kata yang sebenar lain. Sebab dia bagi maklumat tambahan. So ini direct. Tak perlu kira tempoh. Okay. Tak perlu kira bila dia bayar. Okay, awal ke akhir, tak. Yang ni direct, maklumat tambahan, siapa yang baru masuk, ini adalah maklumat di tarikh akhir. Tarikh akhir. Okay, maksudnya semua ni tarikh akhir. Ini yang first lah. Okay, yang tarikh akhir. So kalau kita buka leja, okay, cikgu buka dua-dua serentak. Nampak sekali pula.
Okay, cikgu buka insurans tertinggal. Account insurance. Kita dapat dapatkan soft je lah Account commission. So, commission kat sini cikgu dah tahulah sebab dia debit, kredit kan. Timbangan duga, maksudnya commission diterima. Lagipun ayat kat sini belum terperoleh. Automatik dia bawa hasil. Okay, automatik dia bawa hasil. So, kalau macam ni, kita masukkan dululah. Contoh account insurans, imbangan duga 300. Maksudnya dia dah bayar 300. So, cikgu letak bank. $300. Lepas tu cikgu ada prabayar ni, 1,800. Cikgu buat double line. Nampak double line ni macam, alah double line. Buat. Bila kamu dah mahir, betul-betul mahir, tak apa. Tapi bila kita baru nak belajar, buat je. So, insurans prabayar ni cikgu letak kat sini. Insurans prabayar. 1,800. Tambah sikit lah nilai dia. 2,300. Tiba 1,800. Tambah sikit nilai. Kalau tidak pelik. Mana boleh ni. 1,800 saya letak kat sini. 1,800. Bawa naik. Okay. Insurans prabayar. Ini maksud cikgu. Kena bawa naik. Nilai bawah, nilai atas. Ni cikgu tukar Tiba pula 1,800 ni. Lebih pula nilai ni. So ada juga yang tak boleh tutup. So siapa? Tak nampak di bawah. So ada juga yang masih belum reti nak tutup. Ada form 4 ada juga yang tak tahu. Wow, cikgu dapat hadiah. Bilang mana-mana dapat hadiah. So 2,300 kat sini. 2,300 kat sini. Jadi macam 8 pula mungkin ada beberapa orang tak tahu form 5 ke form 4 ke yang tengok cikgu punya video ni. Buat macam ni, double line, cari nilai paling besar. Letak dalam double line. Lepas tu kita tolak dekat bahagian yang kecil. Okay, jadi cikgu guna mana? 2,003 tolak 8, 3, 5, 500. Okay, 500 AUR. AUR ni, okay. Kenapa cikgu tulis AUR? Kadang-kadang kamu boleh tulis AUR je lah, yang selalu ni. Belanja pun boleh tapi AUR selalu kita guna. Akaun untung rugi. Sebab bila dia ada kat sini, nanti masuk dalam imbangan duga yang balik. Okay. Dia masuk kat kategori belanja. So betul lah, insurans memang belanja. Nak confirmkan balik, insurans memang belanja. So kalau commission belum terperoleh. So, yang ni cikgu dah bagi dalam bentuk T. Cikgu selitkan commission ni. Style bukan T pula. Ni belum terperoleh kan? 120. Belum terperoleh. Tarikh akhir. Tolak. Okey. Tolak. So cikgu tolakkan. Yang ni bentuk T dia kita short formkan dia. Gerak-gerak. Bagi dua-dua contoh lah. Satu guna leja. Satu guna formula. 120. So dapat 380, 280. 280. 280. So ikut formula. Satu bentuk leja, satu untuk formula. Satu untuk form 4 selalunya. Satu untuk form 5. Form 5 akan jumpa waktu kelab dengan persatuan lah selalunya. Tapi ada lagi. Baki awal, baki akhir. Okay. So berdasarkan formula ni je. Kalau maklumat tu tersirat. Form 4 pun boleh apply waktu penyata kewangan. So macam sekarang cikgu tengah fokus penyata kewangan dalam kelas. Betul tak? Macam-macam. Lepas tu cikgu buat quiz. Tiba-tiba lain macam jawapannya. So benda ni kena praktis. Kalau tiba-tiba sekarang kamu tengok, alah senangnya. Okay, senang. Praktis tengok soalan. Akaun ni, sehari kamu tertinggal,
kamu buat je aktiviti apa yang berdasarkan akaun satu kali. At least kamu terbiasa. Macam ni jugalah. Kamu ingat senang nak hafal benda ni tanpa kamu berlatih, agak sukar untuk beberapa orang lah. Kalau jenis otak yang cerah, senang je, absorb je. Ini salah satu bentuk yang dalam bentuk soalan pilihan 20 markah. So dia akan bagi beberapa lah. Ataupun kadang-kadang 10 markah je, separuh. Nanti digabung dengan persamaan perakaunan. Ataupun kalau form 5 dia gabung macam soalan syarikat. Okay. Soalan yang macam ni. So 8, 10, 20 pun boleh. Belah-belah ke arah pantai timur tu pun selalu soalan-soalan ni digemari. Kalau ada, jadi cikgu dapat hadiah hari ni. Ini contoh dia untuk soalan ni. Tapi nanti dah sampai masa kita berjumpa dengan lain tak. Berjumpa dengan satu cikgu bagi full. Okay. Sekarang pun form 5 cikgu tengah berlatih. Kalau cikgu bagi full soalan ni, kamu kena practice try kira dulu. Last kali baru kamu tanya cikgu, double check boleh tak? Macam tu. Jangan cikgu, Insyur Parabaya tolak kan? Memanglah cikgu akan bagi tahu jawapan time tu. Itu tak best. Kamu kena apply kira sendiri and then tanya cikgu. Baru boleh benda tu macam absorb lama-lama sikit-sikit. Cikgu pun practice macam tu waktu cikgu form 4. Sama je. Tapi waktu cikgu form 4 tak ada formula ni. Formula cikgu lain. Apa benda tah nama dia. Asal kau benda tah. Tapi benda ni formula lain lah. Perkataan dia pun lain. Dulu cikgu panggil terakru, terdahulu. Tapi kali ni lain sikit. Lagi-lagi yang belum terperoleh ni kan. Belum terperoleh ni macam ayat dia. Dia sebenarnya nak bagi tahu hasil tu sepatutnya tak dapat lagi. Sepatutnya tahun ni tak boleh dapat lagi. Tu yang akhir tu kena tolak. Tapi yang awal kena tambah. Reason dia sebab tu. Walaupun ayat dia macam pelik bagi cikgu lah. Tak tahulah bagi semua orang. Tapi bagi cikgu nampak ayat dia pelik. So belum terboleh. Belum terboleh tu macam kata belum dapat kan. Tapi tak. Maksudnya sepatutnya hasil ni jangan dapat dulu untuk bulan ni. Bulan depan baru kita. Ataupun tahun depan baru kita. Ikut situasi soalan. Okay, ini contoh yang pertama. So, mari kita snap-snap dulu. Kita bagi bentuk dia yang lagi satu. Kalau form 4 pun tengok yang ni, boleh je sebab kamu akan jawab waktu form 5 nanti kan. Pada mi. Yang ni more style kepada contoh cikgu ni macam bentuk soalan je lah malam-malam macam ni. Dia ada contoh yang kedua. Anggap tadi contoh pertama. Ya. Kali ni cikgu bagi nilai yang awal, pertengahan dengan akhir. Okay. So, asset. Bentuk soalan dia akan jadi ni. Asset dan liability. Awal lah tarikh awal. Ini terus cikgu kata tarikh awal. Sampai ke atas nampak dia. Lah. Contoh cikgu bagi RM. Insurans lah selalu yang akan ditanya. Insurans, sekali kita bagi kadar bayaran juga. Kadar bayaran. Prabayar. Belum bayar. Okay, anda kata ni 180. Suka sangat nombor cikgu ni. 180. Yang ni 300 mungkin. Ambil nilai dia yang pendek-pendek sikit. 180, 300. Ni tarikh awal. Lepas tu cikgu bagi dalam bentuk buku tunai. Okay, yang ni boleh keluar untuk form 4 dan form 5. Sama je.
So, anggap ni semua bank lah RM. Saya bagi insurance dekat sini. Insurance. 500. Okay. Lepas tu cikgu bagi kadar bayaran. Ni cikgu bagi yang belanja je. Kadar bayaran 400. Contoh. Okey, kadar bayaran 400, insure 500. Dan cikgu bagi lagi aset dan liability tarikh akhir. Nampak ke sampai situ? Nampak kot? Okey. Pun sama insurance. Cikgu bagi belum bayar. RM50 dengan kadar bayaran prabayar. Prabayar 100. Okay, lain daripada lain kan? Cikgu kenapa insurans prabayar tak sama lagi insurans prabayar? So ada dua jenis situasi kat sini. Okay. Kali ni kita hanya gunakan formula saja. Sekarang cikgu nak kira. Nampak seluruh, nampak je kan? Insurans dulu. Lepas tu cikgu akan kira kadar bayaran. Kalau untuk form 4, benda ni maybe berjumpa waktu objektif. Kalau untuk form 5, variety lah. Okay. So, ataupun dalam penyata kewangan lah. Benda yang paling basic di dalam penyata kewangan. Okay, ada kata insurans ni. Cikgu akan ambil nilai yang dalam buku tunai dahulu. 500. Boleh? Ambil yang dalam buku tunai dahulu. So, kalau untuk form 5, buku tunai itu, ambil nilai itu dahulu. Walaupun kamu guna kaedah penilaian semula ke, kalau untuk form 5, banyak soalan macam tu. Guna ambil yang daripada buku tunai dulu. And then, baru tengok. Insurans prabayar awal. Insurans prabayar awal. Tambah 180. Insurans belum bayar akhir. Belum bayar akhir. Tambah 50. Okey. Untuk kadar bayaran 400. Kadar bayaran belum bayar awal. Belum bayar awal. Tolak. Tolak 300. Cuma tak cukup Daya negatif pula. Besarkan sikit dah nilai ni. Gede. Oh, cukup macam ni. Yalah, ambil nilai dia kecil sikit. Sebab kadar bayaran prabayar dia 100. Okey, 400. Macam kami ni 400 ni. Salah je. Oh, 400 kat sini. 400, 300. Mak, 100. Sini kan tukar. 30. Sebab akan buat soalan untuk spot. Okay, 400. Belum bayar awal. Tolak. Belum bayar akhir. Tambah. Nilai dia kecil sikit lah. Nampak macam besar sangat pula kan. Senang nak kira. 130. Yang ini. Tambah-tambah 550, 180. 3 something. 88 something. 730. Nampak sampai hujung. Nampak juga. 730. Sepatutnya besar tadi pun tak apa kan. Kecilkan sikit. Nampak nampak betul. Tu bila nak create soalan ni kadang-kadang
Kadang-kadang tak jadi, kadang-kadang jadi. Nah, yang ni cikgu create soalan yang tak. So yang ini, contoh yang style macam ni, boleh juga dekat objektif kamu ataupun subjektif kamu, penyata kewangan selalunya. Kalau untuk form 5 selalunya silent question. Okay, silent question. So, inilah dia untuk malam ni. Cikgu boleh share. Okay, kalaulah nanti keluar, semacam sekarang form 4 dan form 5 cikgu sekarang, dia tengah belajar untuk benda ni. So kalau dapat okey, apply nanti. Ada lagi, kalau untuk form 5 ada 2 lagi penyata kewangan. Form 4 ada 2 atau 3 lagi lah penyata kewangan. Dan akan sambung untuk bulan September nanti juga. So ni perkongsian cikgu hari ni. Kalau dapat berlatih, jumpa je soalan, cuba try. Apa tu boleh tanya cikgu. Okey tak? Ataupun snap je letak dalam grup tu. Kadang-kadang cikgu boleh jawab je. Rabu, Khamis, cikgu boleh cuti untuk sekarang. Untuk minggu depan, insyaAllah cuti cikgu hari Khamis dengan Ahad. So, untuk kelas SOP kita, insyaAllah cikgu akan ubah hari Rabu malam. Sebab Selasa tu, cikgu akan ajar Form 5 account daripada petang sampai malam. So, takut nanti cikgu collapse. So, hari Rabu, insyaAllah cikgu akan tukar. Nanti cikgu maklumkan dalam grup. Tentang pertukaran cikgu punya kelas percuma. So kelas percuma ni just nak recall lah, imbaskan balik. Siapa yang ada masa lebih, masuklah untuk ni. Ataupun kamu nak tanya, nak bincang apa-apa soalan, boleh juga sambil-sambil. Okay. So cikgu rasa sampai sini je lah. Bagi cikgu screenshot muka-muka kamu. Sila mengangkat thumbs up. Gambar apa ni Ilyas? Ya Allah, terkejut cikgu. Tu gambar apa? Kucing. Okay. Tangkap gambar je. Tapi cikgu macam nak kena ubah. Sekejap. Bagi cikgu. Nak ubah background. Ping-ping cikgu. Datang. 1, 2, 3. Sila angkat emoji apa-apa yang ada. Ada kucing. Okay. Kucing. Hutan. Okay. Ihsan. Okay dah. Kumawa masuk kelas cikgu malam ni. Selamat malam. Lagi beberapa minit sebelum pukul 12. Yang semua jadi Cinderella hari ni. Bye-bye. Kita bersambung lagi kelas akan datang.